Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Okey, saya Cikgu Liana. Okey, semua orang insya-Allah lah kenal saya kan. Takkanlah tak ingat. Okey. Okey, jadi kita akan bersama-samalah mempelajari subjek ataupun mata pelajaran prinsip perakaunan bagi awak ni tingkatan 4 sehinggalah tingkatan 5 bagi SPM tahun 2022 insya-Allah. Okey, sebelum saya terlupa, tahniah saya ucapkan kepada kamu semua kerana telah terpilih ataupun dipilih oleh Allah SWT untuk berada di kelas 4 STM. Okey, seperti mana yang kamu tahulah, kelas 4 STM ni merupakan kelas yang kedua. Okey, kalau mengikut urutan kelas bagi tingkatan menengah atas, tingkatan 4 dan 5, tingkatan 4 STM ni adalah kelas yang kedua. Okey, jadi dalam kelas kedua ni saya terangkan sikit. Okey, yang pertama tahniah, tapi jangan rasa selesa sangat. Okey, sebab banyak lagi yang kamu nak kena pelajari. Kalau tidak, kamu pun boleh tercampak ataupun dicampak ke kelas yang belakang sekali, iaitu kelas 4 PSV. Okey, baik. Tak kisahlah kat mana pun kamu berada, kamu boleh jadi orang yang hebat. Saya sematkan tu dalam minda kamu, dalam fikiran kamu, bahawa kat mana pun kamu berada, kamu boleh jadi orang yang hebat. Berbekalkan minat dan kesungguhan. Kalau ada minat saja tak ada kesungguhan pun tak jadi. Mesti ada minat dan kesungguhan. Kesungguhan tu maknanya usahalah yang bersungguh-sungguh. Okey, baik. Untuk pengetahuan kamu lah, hari tu masa saya jual buku tulis tu, ada ibu bapa yang tanya tentang kenapa anak dia ada subjek reka cipta dengan prinsip akaun ekonomi. Kenapa yang kawan dia ni kelas yang sama tapi tak ada subjek tu. Jadi saya dah terangkan juga pada 2-3 orang ibu bapa. Jadi ni saya jelaskan pada kamu. Kalau kamu belum jelas, kalau kamu dah jelas pun tak apalah, kamu dengar saja. Jadi kelas 4 STM ni dia terbahagi kepada 2 elektif, 2 pilihan mata pelajaran elektif lah. Bila naik tingkatan menengah atas ni, kita bahagikan subjek kita kepada mata pelajaran teras dan mata pelajaran elektif. So mata pelajaran teras iaitu subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pendidikan Islam dan Matematik. Ada 5 subjek. Manakala mata pelajaran elektif ataupun pilihan, yang ini pelajar boleh pilih. Sekarang ni sistem pendidikan Malaysia dia dah mengamalkan sistem pendidikan terbuka. Maknanya pelajar boleh pilih subjek apa yang pelajar suka. Berdasarkan apa pelajar nak jadi, apa cita-cita pelajar pada masa akan datang. Maknanya kalau pelajar dah tahu, dah bulat hati nak jadi apa pada masa akan datang, pelajar dah boleh pilih subjek apa sebenarnya yang pelajar boleh ambil masa tingkatan 4 sehinggalah SPM. Pelajar boleh dapatkan nasihat kaunselor ataupun guru-guru lah. Baik. Jadi kelas 4 STM ni untuk mata pelajaran elektifnya terbahagi kepada 2, iaitu untuk prinsip akaun dan juga untuk sains pertanian. Yang prinsip akaun maknanya nanti bila time subjek elektif tu awak pecah 2, macam hari ni lah. Pagi ni awak ada PA, yang satu subjek lagi dia ada mata pelajaran SPT kan. Jadi dia pergi sana ke dia ada ICT. Macam itulah kita slash kan. Kita pergilah ikut subjek tu. Lepas tu kalau macam awak ni ambil prinsip akaun, ekonomi dan juga reka cipta. Untuk pengetahuan awak, kombinasi 3 mata pelajaran ni adalah kombinasi yang paling baru. Tahun ni baru ada, sebelum ni tak ada. Jadi tak apalah. Itu yang sekolah dah packagekan kan. Jadi bagi mengurangkan masalah pelajar tak lulus subjek matematik tambahan. Kalau sebelum ni, tahun-tahun sebelum ni, daripada zaman dahulu kala, kelas STM tu dia untuk subjek prinsip akaun dia ambil dengan ekonomi dan juga ambil dengan matematik tambahan. Jadi pelajar ramai yang tak lulus. Walaupun matematik tambahan tu tak susah, tapi pelajar tak lulus subjek matematik tambahan. Maka ni semua 8 kan, 6 macam tu per 100. Jadi bagi nak mengurangkan masalah tersebut ataupun tak nak bebankan pelajar-pelajar, kita kalau boleh biar pelajar tu keputusan SPM dia bagus cemerlang, nanti dia boleh sambung belajar ke tempat yang lebih baik lah. Jadi kita tawarkan subjek reka cipta, prinsip akaun dan ekonomi.
Ada yang tanya, cikgu, okey ke subjek ni? Okey lah, apa tak okey pula. Macam-macam boleh jadi Alright. Okay, dan pilihan elektif yang lagi satu ialah sains komputer, sains pertanian dan juga PSV, seni visual. Okay. Ya ke? Sains pertanian. Apa lagi satu? Lupa pula. Itulah tu subjek tu. Okay. Kalau saya salah, awak betulkan lah. Okay. Tu elektif yang lagi satu. Tapi awak tak ambil yang tu lah. Okay. So, untuk so hari ni saya akan sampaikan taklimat lah berkaitan dengan subjek prinsip berkawanan. Awak tahu sikit lah macam mana subjek ni kan, belajar pasal apa, macam mana penilaiannya, susah ke tak susah. Okay, jadi nanti awak dah tahu, awak boleh buat keputusan lah. Okay, sama ada awak nak teruskan ataupun awak rasa awak nak tukar bidang. Okay, nak tukar pilihan. Okay, awak boleh ni. Boleh pilih lah. Awak dengar sikit kita punya taklimat ni. Okey, baik. So, untuk subjek prinsip perakaunan, kod dia untuk semua peperiksaan prinsip perakaunan adalah 3756. Okey, 3756. Okey, sambung seterusnya untuk subjek prinsip perakaunan ni, untuk pengetahuan awak, prinsip perakaunan merupakan satu mata pelajaran elektif ataupun MP ni lah. MP ni maksudnya mata pelajaran elektif. Bagi kelompok mata pelajaran sastra iktisas. Sastra iktisas tu maksudnya adalah kita ni lah, kelas STM, SRC ni kita panggil sastra iktisas. Kalau kelas sains tu memang nama dia sains tulen. Tu dia punya option lah, pilihan. Di bawah kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Ini menggantikan yang lama, kalau yang lama nama dia KBSM, kurikulum bersepadu sekolah menengah. Yang sekarang ni kita dah gunakan KSSM sejak tahun 2017. Jadi buku teks semua buku teks barulah mulai tahun 2017. Tapi bila sampai ke awal 2021 ni dah berapa tahun dah berapa tahun? 17, 18, 19, 20, 21, 5 tahun, right? So, mata pelajaran prinsip perakaunan ni ditawarkan sebagai mata pelajaran elektif, iaitu mata pelajaran pilihan kepada calon SPM. Pembangunan kurikulum MP ni, apa tadi MP? Mata pelajaran elektif. Prinsip perakaunan merupakan suatu inisiatif ataupun suatu usaha untuk menyediakan modal insan yang menyeluruh, seimbang, berakhlak mulia, kritis, kreatif, inovatif dan mengamalkan budaya profesional bagi menghadapi cabaran abad ke-21 seiring dengan perkembangan teknologi dalam industri ke arah mencapai matlamat negara maju. Ini sebenarnya adalah kita punya matlamat sistem pendidikan kita lah. Seterusnya. Seterusnya ini adalah buku teks yang awak akan gunakan. Dah dapat belum buku teks ni? Belum dapat ke? Buku teks tingkatan 4. Inilah dia. Dia prinsip perakaunan tingkatan 4 bagi mata pelajaran MP dan dia mestilah KSSM. Kalau awak dapat yang KBSM, dah boleh pulang balik semula lah. Maknanya salah. So untuk tingkatan 4 ni ada 9 modul ataupun 9 bab yang kita belajar. Jangan risau, insya-Allah kalau kita ikut time frame, ikut dia punya jadual masanya, kita boleh habiskan semua 9 bab ni lah. Kalau tak habis pun biasanya bab 9 ni, tak apa, nanti tingkatan 5 kita boleh habiskan, don't worry. So, tingkatan 4 ni antara tajuknya adalah pengenalan kepada perakaunan, klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan, dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat, buku catatan pertama, ledger, imbangan duga, penyata kewangan milikan tunggal, pelarasan pada tarikh imbangan dan akhirnya pembetulan kesilapan. Kalau sekarang ni awak rasa macam apa tajuk ni susahnya. Tapi jangan risau. Bila awak belum belajar, awak rasa baca tajuk pun susah. Tapi sebenarnya tak susah mana pun. Nanti kita akan explore setiap tajuk ni, setiap modul ni. Kita panggil modul 1, modul 2, modul 3. Dalam setiap modul ni ada pecahan-pecahan dia yang kecil-kecil lah. Bagi tingkatan 5 pula, kita ada 7 modul saja. Tadi 9 modul tingkatan 4. Tingkatan 5, 7 modul. Jadi tingkatan 5 antara tajuknya ialah
Analisis penyata kewangan dan perbandingan prestasi, rekod tak lengkap, perakaunan untuk kawalan dalaman, perakaunan untuk perkongsian, perakaunan untuk syarikat, perakaunan untuk kelab dan persatuan dan perakaunan kos. Okey, yang tadi masa tingkatan 4 tu kita belajar semuanya yang basic. Okey, pengenalan tentang perakaunan. Okey, apa perkara-perkara penting yang kita kena kuasai masa tingkatan 4? Tu ada 9 bab. Kita kena kuasai. Itu semua adalah untuk perakaunan milikan tunggal. Okey, apa tu milikan tunggal? Tunggul tahu lah kan? Okey, tunggal tak tahu. Okey, tak apa. Nanti kita belajar satu-satu. Okey, apa dia milikan tunggal. Tapi bila tingkatan 5 pula, okey, tingkatan 4 tu kita dah belajar tentang penyata kewangan milikan tunggal. Tingkatan 5 kita sambung. Kita buat analisis. Apa pula analisisnya? Nanti kita belajar. Don't worry. Okey. Okey, lepas tu ada pula rekod tak lengkap. Apa ni rekod tak lengkap? Rekod tak lengkap ni penyata kewangan yang dia dah buat tu ada masalah. Tu rekod tak lengkap. Okey, nanti kita nak betulkan masalah tu. Okey, lepas tu ada perakaunan untuk kawalan dalaman. Ingat perakaunan ni suka-suka ke? Perakaunan ni untuk sistem kawalan dalaman di sebuah organisasi. Apa yang kita akan buat dalam perakaunan kawalan dalaman ni? Nanti kita belajar. Okey, tadi milikan tunggal. Seterusnya organisasi perkongsian, syarikat, kelab dan persatuan dan juga perkilangan. Yang perakaunan kos ni adalah berkaitan dengan perkilangan. So, semua sekali ada berapa modul untuk perakaunan ni? Tadi ada 9 campur 7 iaitu 16 modul sahaja yang perlu dihabiskan dalam masa setahun setengah. Kenapa cikgu cakap setahun setengah? Sebab setengah lagi dah habis untuk peperiksaan dan juga kerja khusus. Okey, seterusnya mari kita pergi kepada pentaksiran sistem prinsip perakaunan. Okey. Pentaksiran tu maknanya apalah yang nak dinilai, macam mana penilaian untuk prinsip perakaunan ni dilakukan. Adakah kita nak dapat markah 100 tu kita kena duduk pada PSA SPM semata-mata untuk dapat markah 100%, kan? Tidak. Okey, baik. Jadi pentaksiran untuk prinsip perakaunan ni ada dua, okey, iaitu sama ada melalui pentaksiran sekolah PS ataupun pentaksiran pusat. Okey, pentaksiran pusat ni yang peringkat kebangsaan lah, okey, oleh LPM, Lembaga Peperiksaan Malaysia. Okey, itu adalah SPM. Apa 80% nanti cikgu terangkan. Okey, manakala kita pergi pada yang pertama dulu, yang pentaksiran sekolah. Yang pentaksiran sekolah ni dia bermula sebaik saja awak mendaftar untuk subjek prinsip perakaunan tingkatan 4 lagi. Bila tingkatan 4 awak dah mendaftar untuk subjek, awak dah setuju dan ambil subjek prinsip perakaunan, cikgu akan daftarkan awak ke dalam sistem lah, sistem maklumat pelajar kan. Okey, ataupun sistem pendaftaran. Okey, baik, untuk SPM. Tahun 2022, kita 2021 lagi dah boleh daftar sekarang lah. Dulu tak boleh, sekarang dah daftar. Okey, baik. Jadi, bila pelajar dah setuju, maka pelajar dah wajib dinilai. Okay, ditaksir melalui PBD. Macam awak tingkatan 1 sampai tingkatan 3 ada PBD kan. Pentaksiran bilik darjah. Yang cikgu buat, tapi cikgu tak cakap dengan awak kadang-kadang kan. Tapi cikgu buat. Okay, ataupun cikgu bagi awak, cikgu cakap, okay ni PBD. TP1, tahap penguasaan 1, betul. Okay, ni sama juga kita meneruskan pentaksiran yang macam tu. Ada macam tingkatan 4 tadi ada 9 modul. Bagi setiap modul tu dia ada TP1 hingga TP6 yang perlu dicapai. Okey, bagi modul 2 pun sehingga modul 9 pun macam tu. Jadi semua sekali TP dia ada 6 kali 9, so ada 54 TP yang boleh awak capai. Okey, kalau awak buat latihan cikgu bagi, awak ikut cara cikgu mengajar, awak tak faham, awak tanya kan. Cikgu bagi latihan, awak buat, awak hantar, buat pembetulan. Okey, insya-Allah awak tak mustahil awak boleh dapat TP 6. Setakat ni cikgu-cikgu prinsip perakaunan memang bagi sampai pelajar dapat TP 6, tak mustahil. Memang pelajar boleh capai. Okey. Kalau dulu macam contohlah masa awak tingkatan 3, siapa yang buat projek katalah projek rak kasut beroda. Dia bagus, dia boleh dapat TP 6 kan. Tapi tak ada untuk prinsip perakaunan. Okey, awak buat latihan, awak buat nota, awak ikut apa yang cikgu suruh buat tu, cikgu akan rekodkan setiap pencapaian awak tu. Okey, diam-diam rupanya awak dah dapat TP 6. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan lah bila setiap sekali topik tu cikgu akan bagi tahu, okey ni TP1. Okey, awak buat ni maknanya awak dapat TP1, ni TP2, macam itulah. Right, seterusnya kita akan ada kertas 3. Okey, kertas 3 ni
Okey, kertas 3 ni ialah kerja khusus lah. Okey, kerja khusus. Sekejap Okey, kertas 3 ni adalah kerja khusus yang mana markahnya adalah 20%. Okey, tadi yang PBD ni dia tak ada markah, tapi dia ada rekod TP1 hingga TP6, yang mana dia punya rekod ni cikgu kena hantar juga, okey, maklumat tu kepada PPD lah dan sebagainya, okey. Dan cikgu pun nanti akan buatkan sijil untuk awak lah sebelum awak grad daripada tingkatan 5 SPM tu, nanti dapat sijil untuk tahap penguasaan ni PPD. Okey, kertas 3 pula awak akan buat cuma masa tingkatan 5 saja. Okey, kalau dulu sangat kertas 3 ni ataupun kerja khusus ni ada 2 kali, tingkatan 4 sekali, tingkatan 5 sekali. Tapi sekarang bila KSSM dah dipermudahkan jadi sekali saja, iaitu semasa di tingkatan 5 sahaja. Okey, masanya adalah selama 3 bulan, iaitu daripada bulan March, okey, sehingga bulan March, April, Mei, sehingga bulan Mei untuk awak buat kerja khusus tu berdasarkan ataupun dengan bimbingan guru. Okey, tak adanya cikgu bagi soalan buat sendiri, tak ada. Cikgu ajar satu persatu. Okey, dan markahnya adalah 20 markah bersamaan dengan 20%. Okey, ini pun sama. Kalau awak ikut, cikgu kata okey, petang ni kita ada bengkel, petang besok kita ada bengkel, seterusnya nanti kita akan jumpa buat kerja khusus, bawa soalan, bawa bahan ni. Okey, awak pun buat. Dia kata okey, ni nanti kena print. Cikgu, saya tak ada printer. Okey, tak apa, cikgu boleh printkan. Okey, contoh. Akhirnya pelajar dapat 20/20. Tak mustahil. Cikgu boleh bagi. Okey. Ataupun paling-paling teruk pun pelajar dapat, tak pernah lagi pelajar prinsip perakaunan ni kerja khusus dia dapat markah 10 ataupun 15, tak pernah. Okey, dia paling banyak 20, paling sikit setakat ni saya rasa 17 per 20, banyaklah tu. Okey, 17. Okey. Paling banyak 20 lah, tak ada lagi. Maka dia kalau boleh 30, saya bagi 30. Tapi itulah paling banyak 20 dan paling sikit 17. Tapi kalau semua pelajar, katalah tahun ni ada 16 orang, semua 16 orang pelajar committed, bagu bersungguh-sungguh, buat kerja cantik, ikut cakap cikgu apa semua, tak menyakitkan hati cikgu kan, tak buat hal, okey, semua boleh dapat 20/20 bersamaan dengan 20%. Okey. Okey, nanti markah kertas 3 ni dia akan bawa ke SPM. Dia akan campur dengan SPM. Yang mana SPM nanti dia cuma markah dia cuma jadi 80% saja. Jadi 80 campur 20 dah jadi 100%. Okey, tapi SPM bukan cikgu tanda kat sekolah. SPM adalah pentaksiran pusat yang mana penandaannya oleh LPM, Lembaga Peperiksaan Malaysia. Okey. Kertas 4 ni kalau calon persendirian. Calon persendirian maksudnya contoh tahun lepas dia ambil SPM tak lulus. Untuk subjek prinsip perakaunan dia daftar untuk ambil lagi semula. Tu calon persendirian. Dia kena buat kertas 4. Dia tak ada kertas 3 lah, dia kertas 4. Alright. Okey, jelas kat situ. Okay, kalau tak jelas awak boleh tanya dalam tadi grup saya lah. dah bagi tahu pentaksiran bagi prinsip perakaunan adalah pentaksiran sekolah dan pentaksiran pusat kan. Okey, so pentaksiran sekolah tadi yang kita buat kat sekolah, pentaksiran pusat tadi yang untuk Lembaga Peperiksaan Malaysia lah. Okey, apa pula yang ditaksinya, apa yang dinilainya? Okey, melalui kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Okey, sebagaimana saya bagi tahu tadi, kertas 3 tu adalah tugasan projek yang mana markahnya 20 markah bersamaan 20% dan bawa sehingga ke SPM. Dia menyumbang markah kepada pencapaian SPM awak 20% dan mengambil masa 3 bulan, iaitu bulan Mac, April dan Mei saja. Okey, manakala kertas 1 dan kertas 2, inilah juga kertas 1 dan kertas 2 ni yang awak akan hadapi, yang awak akan jawab setiap kali peperiksaan. Okey, maknanya contohnya tahun ni untuk ujian TOV, saya tak bagi kertas 1, kertas 2 lah, cikgu bagi yang senang je. Okey, untuk peperiksaan pertengahan tahun, awak ada kertas 1, kertas 2. Nanti periksa akhir tahun, kertas 1, kertas 2. Seterusnya periksa percubaan SPM pun sama, kertas 1, kertas 2. So, kertas 1, apa kontennya, apa kandungannya? Okey, adalah kertas soalan objektif sebanyak 40 soalan yang wajib jawab lah. Okey, dan dia ada pilihan jawapan objektif, mesti ada pilihan jawapan A, B, C dan D. Markahnya 40 markah. Okey, daripada 40 markah ni kita akan jadikan pemberat dia 20% saja. Okey, dan tempoh masa menjawab dia 1 jam 15 minit. Okey, katalah tadi untuk SPM kan, awak dah kertas 3 awak dah boleh skor 20%. Okey, lepas tu kertas 1 pun dah buat-buat latih tubi banyak-banyak, awak boleh skor
katalah dapat 18%. Okey, dapat jawab lebih kurang berapa 30 berapa markah? Okey, dapat jawab 18% markahnya. So 18 campur 20 dah 38. Lagi sikit nak lulus. So ada masalah tak untuk lulus subjek prinsip perakaunan? Jawapannya tak ada masalah. Kalau awak belajar, memang tak ada masalah. Tapi kalau awak datang sekolah tengah tempat pun nak main-main, walaupun kita belajar online, okey, belajar dari rumah pun, awak main-main, awak tak fokus, awak tak nak bagi komitmen, memang awak tak boleh nak score. Kalau awak ikut flow tu, awak boleh score, insyaAllah. Okey, kertas 2 pula adalah kertas subjektif. Okey, dan juga esei. Tapi awak jangan keliru. Saya tak tulis kat sini esei. Kenapa? Saya tak nak awak ingat esei tu adalah karangan. Tidak. Okey, dalam subjek prinsip perakaunan ni kita tak ada buat karangan. Okey, kita cuma jawab berdasarkan laporan-laporan kewangan sahaja. Karangan tak ada buat, tapi kita buat laporan-laporan kewangan. Format-formatnya semua ada. Okey, format-formatnya diterima peringkat global. Okey, seluruh dunia terima format yang kita belajar ni. Okey, so subjek perakaunan ni bukan subjek untuk Malaysia saja ataupun untuk kota tinggi saja, tak. Satu dunia tahu. Kalau kata orang akaun, dia mesti tahu tentang perkara laporan-laporan kewangan yang kita buat ni. Okey. So, itulah yang dia tanya dalam kertas 2. Dia ada 2 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ni wajib jawab. Soalan 1, 2 dan 3. Soalan 1 markahnya cuma 10 saja. Ni soalan pendek-pendek. Jawapan pun pendek-pendek. Okey, ni macam soalan suktor lah. Di tempat kosong kan. Dia tanya apakah macam tu banyak. Okey, dan soalan 2 markahnya 25. Ni penyata kewangan. Soalan 3 markahnya 25. Ini pun penyata kewangan. Penyata kewangan apa? Bergantung pada rezeki awak dia dapat soalan apa. So yang ni wajib jawab. So 10 tambah 25 tambah 25 dah berapa? 60. Okey, dah 60 markah. Okey. Okey, lepas tu bahagian B pula pilihan. Dia bagi 3 soalan. Okey, awak jawab 2 saja daripada 3 soalan. So, setiap soalan tu markah dia 20. 20. Jawab 2 saja. Jangan jawab 3, tak cukup, tak sempat masa awak, buang masa saja. Okey, awak jawab 2 saja. So 20 tambah 20 dia 40. So 60 tambah dengan 40 bersamaan dengan 100 markah. Kalau dapatlah. Okey, insya-Allah. Okey, cikgu ada tak pelajar dapat markah kertas 2 100%? Setakat ni alhamdulillah belum ada lagi. Okey, tapi tak mustahil kalau awak adalah orang yang pertama dapat markah 100% untuk kertas 2 prinsip perakaunan. Maknanya susah lah tu tak dapat markah 100. Tapi ada orang yang dapat 96. Maknanya dia cover. Dia banyak tahu. Okey, dia boleh buat semua soalan. Jangan risau. Okey, kalau awak belajar awak boleh buat. Percayalah cakap saya. Okey. So daripada 100% ni kita akan jadikan dia wajaran 60%. So kalau tadi saya bagi contoh, katalah kat sini awak dapat 18 kan. 18. Ini tadi katalah kita dapat 40, tak dapat markah penuh contoh. Yang ini memang cikgu dah dapatkan awak 20. So awak tengok SPM awak boleh dapat berapa. Okey, 40, 60, 78 nampak. 78 A ke B ke C ke D ke E ke F. Okey, 78 A. Okey, A apa? A minus. Okey, dah boleh dapat. So mustahil tak dapat A untuk prinsip perakaunan? Tak, prinsip perakaunan tak mustahil. Boleh tak? Boleh. Syaratnya mesti follow apa yang cikgu ajar. Okey, ni cikgu nak tunjuk kat awak. Okey, ni ada 2 sijil. Kalau orang lain ambil SPM, dia dapat 1 saja sijil. Ni contoh sijil SPM tau. Okey, sijil pelajaran Malaysia, 1 sijil. Okey, tapi untuk prinsip perakaunan awak akan dapat 2 sijil. Okey, dengan syarat, awak lulus lah untuk subjek prinsip perakaunan tu lulus. Okey. Dan dia ada dia punya awak jawab soalan tu macam mana. Okey, ni daripada Pentadbiran Pusat lah. Okey, oleh penanda peperiksaan kan. Okey, penanda pemeriksa kertas peperiksaan LPM tu. Okey, nanti dia akan tengok, awak jawab soalan ni, bagus. Okey, awak layak dapat sijil LCCI. So awak akan dapat 2 sijil, sijil SPM dan sijil LCCI. LCCI ni apa? London Chamber of Commerce and Industry. London kau belajar dekat Kota Tinggi air tawar 2 tapi dapat sijil daripada London. Apa bagusnya sijil ni? Dia layaklah nanti awak nak sambung ke bidang perakaunan, awak ada dapat sikit pengecualian untuk subjek tu. Okey, LCCI ni adalah contoh badan profesional perakaunan. Okey, so awal-awal tadi slide kita ada kata perakaunan ada satu
profession. Okay, sebab dia professional. Okay, dia bukan kerja je biasa saja, tapi dia adalah profesional. Okay, sebab dia apa, dia berkaitan dengan kemahiran-kemahiran yang tak semua orang boleh buat. Kalau tak belajar memang tak boleh buat. Okay, dan perakaunan juga dia tak macam subjek lain. Dia bukan semata-mata nak belajar dekat sekolah, dekat universiti semata-mata. Dia ada dekat college-college yang menawarkan sijil-sijil perakaunan ni. Okay, sebab tu kadang-kadang ramailah ex-student sekolah Tawan ni yang dia suka, dia minat account, dia nampak masa depan dia boleh cerah dalam bidang perakaunan ni. Okay, bila dah ambil SPM, dia dah dapat sijil SCCI. Okay, dia kata tak apa cikgu, saya nak ambil ijazah dulu. Daripada matrikulasi dia ambil ijazah. Lepas ijazah dia kerja dulu. Bila dah kerja dia kata, oh cikgu saya nak ambil LCCI lah cikgu, level berapa. Okay, kenapa? Dia kata nanti gaji lebih besar. Dia kata ataupun cikgu saya nak ambil ACCA. Itu pun sama contoh-contoh sijil-sijil profesional untuk perakaunan. Okay, awak boleh search nantilah. Okay, tu dalam bidang perakaunan. So, untuk SPM awak dah dapat 2 sijil. Okay, ada pelajar tanya, alah, nanti dah ambil akaun, ambil ekonomi, ambil RC. Lepas SPM nak pergi mana? Okay. Okay, dapat saja keputusan SPM awak nanti tahun 2023 lah, insyaAllah, kalau tak ada apa-apa. Okay, awak sama ada pergi, ada pilihan, beberapa pilihan. Okay, contohnya awak kata, cikgu saya tak ada duit, saya nak duduk bawah ketiak mak saya saja. Okay, saya sarankan awak ambil form 6 tingkatan 6. Kat mana tingkatan 6? Oh, dekat sekolah Tuan Habab ada, sekolah bandar ada, sekolah Laksmana ada. Kalau tak nak pergi bandar, pergilah dekat sekolah bandar Mas pun ada. Tapi jangan ambil kelas yang bukan lah, ambil kelas perakaunan ataupun ekonomi untuk meneruskanlah bidang perakaunan awak tu. Okay, ataupun cikgu saya bagus. Okay, awak boleh ambil matrikulasi perakaunan, tapi awak ingat awak dah tak ada matematik tambahan, jadi dah tak boleh nak ambil matrikulasi perakaunan. Tapi jangan risau, kalau awak nak cepat, ni kan setahun kan, awak boleh pergi pula asasi perakaunan. Kat mana cikgu asasi perakaunan? Oh, banyak universiti yang tawarkan asasi perakaunan. Okay, asasi tu apa? Asasi macam sijil. Okay, macam juga dekat matrikulasi yang belajarnya. Okay, tapi dia 1 tahun saja. Habis daripada asasi, awak boleh lompat terus pergi ijazah sarjana muda. Okay, ataupun ada pula pelajar kata, cikgu saya takut lah cikgu, nak ambil tingkatan 6 pun takut, nak ambil asasi pun takut tak lulus kan. Okay, jadi pergilah diploma. Okay, diploma tu masanya 3 tahun. Okay, diploma tu dia tinggi sikit lah daripada sijil. Okay, 3 tahun bersamaan dengan 6
Bye-bye.